Saya muliakan sahabat saya, sahibul fadilah, Fadil Ustaz Fadli, yang saya muliakan Ustaz Arif, yang saya alu-alukan jugalah Datuk sahibul fadilah Datuk Mirasa Abdul Latif. Seterusnya semua staf, pelajar-pelajar muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, saya pada pagi ini rasa amat syukurlah kerana dapat bersama-sama dengan semua kaki tangan ataupun pelajar di Yayasan Restu ini yang ada bidang mereka adalah bidang Al-Quranul Karim, penulisan Al-Quranul Karim yang yang kerja bersama-sama untuk menerbitkan mushaf. Banyaklah perkara yang disebut oleh Ustaz Fadli tadi tu, perkara-perkara yang antum semua buat, lakukan. Tetapi dalam kita menjalankan tugasan yang diamanahkan sebagai salah seorang ataupun salah satu bahagian daripada menerbitkan Al-Quranul Karim ini, kita juga kena tahulah apa-apa yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim, sebab ilmu Al-Quran ini dia begitu luas. Kalau kita tengok kepada ilmu rasam sahaja amat luaslah. Kemudian ilmu dhabtul Quran, bagaimana ulama membicarakan setiap satunya, perbezaan, persamaan. Kemudian kita tengok kepada ilmu tentang ulum Al-Quran itu sendiri, tajwid, ilmu maqamat, pembacaan Al-Quran, ilmu yang berkaitan dengan qiraat. Jadi itu dia satu ilmu Quran ni, ilmu yang amat luas sekali. Okey. Jadi insya-Allah tajuk yang diberikan kepada saya ialah berkaitan dengan kaedah penyamakan Al-Quranul Karim. Okey. Jadi pertamanya saya nak tunjuk dulu bagaimana Quran ini ditulis pada peringkat permulaannya pada zaman dahulu. Saya tak pastilah dia punya zaman ini zaman tapi ini penulisan sebelum wujudnya lagi nuqtah dan juga harakat. Harakat belum wujud lagi, sebab penulisan Al-Quran ini pada zaman Rasulullah dia hanya menulis kalimah itu sahaja, tanpa titik, tanpa baris, tanpa semua benda itu. Okey. Jadi alamatul mad, alamatul wuquf, itu semua adalah penulisan yang mutaakhir. Kalau tengok di atas ni, wa tunzira bihi qauman ludda, ini ayat yang ditulislah. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Ini suratu Maryam. Kemudian masuk Bismillahirrahmanirrahim, surah Taha. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu ayat yang pertama. Kita tidak biasalah ni kha boleh jadi kha apa kufi dia panggil ataupun kha nabati gitulah. Hijazi, okey. Jadi ini kha yang dulu. Kha yang lama. Ada pun kha yang kita guna pakai sekarang ni, sebagaimana antum semua maklum, dia adalah kha nasakh. Okey, kha nasakh. Ini ayat-ayat yang pertama yang ditulis. Dalam ayat sebelahnya ini suratul An'am, khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajala. Ajala dia pisahkan, sepatutnya satu kalimah sahaja. Wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Sampai kat situ saja. Dia tulisan yang ada kat situ.
Jadi tulisan ini memanglah ulama-ulama kita sejak zaman dahulu lagi dia amat menitik beratkan tentang penulisan Al-Quranul Karim. Walaupun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seorang ummi, la yaqra wa la yaktub. Dia tidak boleh membaca. Membaca maksudnya apabila dibawa lembaran di hadapan dia tak boleh nak membaca, dan dia tidak boleh menyalin dan menulis. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat-amat meminta para sahabat radhiyallahu anhum yang pandai menulis tu supaya menulis Al-Quranul Karim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pastikan dulu mereka itu tulis Al-Quran dengan baik, tepat, dengan sahih. Dia imla, dia punya kaedah imla, dia membaca kepada para sahabat, antaranya Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Kemudian Zaid ibn Thabit apabila menulis semua tulisan tu, Rasulullah minta supaya dibacakan kepadanya apa yang ditulis. Apa yang silap akan dibetulkan. Itu proses ni yang diguna pakai oleh para ulama, dan juga apa yang diamalkan di Yayasan Restu ini satu dia panggil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memastikan segala tulisan Al-Quran itu mestilah tepat dan betul. Itu dia kaedah yang diguna pakai. Jadi perkara ini berlalulah sebab Al-Quran ini penjagaan dia cukup tinggilah. Allah Subhanahu wa taala dia jaga kalam dia. Lain daripada kitab-kitab yang lain. Kalau kitab yang lain ni selepas cetakan kedua dia ada edition yang kedua, edisi kedua, edisi ketiga, akan ada penambahan, pengurangan, akan ada pembetulan maklumat di dalamnya. Al-Quran la. Al-Quran ini ditulis begitu dan dijaga penulisannya. Kalau dulu 6,236 ayat, sampai sekarang pun 6,236 ayat, dia tak ubah. Kalau dulu 114 surah, sekarang ini pun 114 surah. Kalau dulu ada 30 juzuk, sekarang ini pun ada 30 juzuk. Walaupun satu kalimah tidak ada penambahan dalam Al-Quranul Karim. Jadi beriman dengan Al-Quran ini dia adalah satu rukun daripada rukun iman. Percaya kepada Allah, Rasul, malaikat dan kitab. Percaya kepada kitab ada 4, salah satunya yang wajib diimani secara tafsili. Yang lain itu ijmali sahaja. Taurah, Zabur, Injil ijmali. Tapi Al-Quran tafsili. Kita mesti beriman dengannya, mengetahui maksud dan maknanya, apa yang diarah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu maksudnya. Dan penjagaan Al-Quran ini ulama dia buat rumusan berlaku pada dua keadaan. Sama ada fis sutur maknahu dalam dada-dada mushaf, ataupun fis sudur. Sudur ini berada di dada-dada manusia. Okey. Jadi memang Quran ini dia lekat. Yang jadi masalah sekarang ni orang kita hafaz Quran tak lekat di dada. Tak lekat di dada. Syekh Ma'sarawi sebagaimana yang dia datang selalu kepada kita dan jadi tempat rujukan Yayasan Restu juga. Dalam satu temu ramah dalam rancangan TV, saya pernah jumpa dengan dia sama dengan Datuk dulu di Melaka. Tapi sebelum tu saya dah tengok dah rancangan temu ramah dia di TV. Dia kata, aku tak tengok mushaf selama 50 tahun. Aku tak tengok mushaf selama 50 tahun. Kita kalau tak tengok sebulan, maksudnya kita tak baca. Kalau kita lah. Kalau kita kata saya tak tengok Quran setahun, maksudnya saya tak baca Quran selama setahun. Dia tak tengok mushaf selama 50 tahun. Maksud apa? Maksudnya dia mengulang Al-Quran, murajaah Quran daripada sini. Tanpa melihat kepada mushaf. Dia ingat keseluruhannya. Sebab tu kalau dia baca sembahyang sebagaimana kita baca ikut dia sembahyang di Melaka itu, dia sembahyang dia tu adalah ayat yang dibaca dalam surat, dalam maghrib, isyak, subuh tu adalah sambungan daripada ulangan dia. Contohnya dia baca petang tu dia mengulang sampai juzuk 5. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Malam tu maghrib tu dia akan baca wa man lam yastati' minkum tawlan an yankihal muhsanatil mu'minat. Dia baca dalam sembahyang dia apa yang diulang waktu siang tu. Sambung.
Kemudian dia bagi ceramah. Lepas tu waktu Isyak, dia bacalah 2-3 muka. Dia sambung balik apa yang dia baca sembahyang maghrib. Dia bersambung-sambung. Kalau kita lepas kuliah ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad. Itu kita. Kita dah ulang lebih daripada itu. Lam yakunil ladina kafaru pun kita tak berani nak baca dalam sembahyang. Takut dah jumpa radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah, tak jumpa situ bimbang dah. Wa ma umiru ulang gitu je. Itu kelemahan yang ada pada kita. Jadi ini ramai orang-orang Arab dia memang menjaga hafazan dia mengulang Al-Quran mutamakin sejak daripada perangkat muda lagi, sehinggalah dia berusia pun dia masih lagi istiqamah. Begitu juga dengan Syekh Qurayyim Rajah yang selalu mengulang Al-Quranul Karim. Okey. Jadi sahabat radhiyallahu anhum kebanyakan mereka menghafaz Al-Quran. Antaranya Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'b, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Abbas. Ini tokoh-tokoh Al-Quran di kalangan para sahabat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu orang yang pertama membaca Al-Quran di Kaabah. Apabila masa ketika itu para sahabat radhiyallahu anhum berbincang, siapakah yang nak baca Quran tu? Nak suruh pemuka Quraisy di Kaabah sana itu mendengar Al-Quran. Masing-masing tak berani nak angkat tangan. Abdullah bin Mas'ud kata, biar aku yang baca Quran di hadapan mereka. Berani dia, Abdullah bin Mas'ud. Lalu para sahabat bagi nasihat, dia kata, wahai Abdullah, kamu ni bukanlah di kalangan orang yang mempunyai qarabah, kaum kerabat yang ramai. Kamu ni miskin, tak ada pula orang yang nak protect dan defend kamu kalau ada berlaku sesuatu. Dia kata, tak apa, biar aku baca. Lalu dia pergi ke di hadapan Kaabah. Dia baca Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Dia baca beberapa ayat dalam suratul Rahman menyebabkan muka-muka orang Quraisy ni tengok kepada mereka itu dengan orang panggil renungan yang tajam. Tak berapa lama mereka orang panggil menyerbu kepada Abdullah bin Mas'ud dan pukulnya sehinggalah kawan itu berdarah. Okey, itu yang berlaku, orang yang berani. Dan dia kata, aku ambil Al-Quran direct daripada mulut Rasulullah lebih daripada 80 surah. Dan kalau aku tahu di sana lebih lagi orang mengetahui Al-Quran daripadaku, tempat tu sampai kepadanya ibil, aku akan larakibtu ilaih, aku akan larakibtul ibila ilaih, aku akan naik ibil unta sehingga sampai kepadanya. Ini tawadhu' seorang sahabat yang begitu alim dalam bab ilmu Al-Quran. Tapi yang menariknya, pada zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dia ni guru Al-Quran. Dia pernah mengajar para sahabat tabi'in ataupun orang yang nak belajar Al-Quran hatta hin. Dia guna satu lugah, bukan lugah Quraisy. Hatta hin. Dia guna, tukarkan satu lugah Hudzail ataupun Tamim macam tu. Lugah tu mengguna pakai atta dengan ain. Lalu perkara ini sampai kepada Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab bagi nasihat kepadanya, wahai Abdullah ibn Mas'ud, ajarlah Al-Quran kepada orang ramai mengikut lughatu Quraisy, lughah yang diturunkan Al-Quran. Walaupun diizinkan dibaca oleh beberapa lughah bani-bani ini, tetapi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dia nak supaya Al-Quran itu dijaga. Dia punya sebutan yang asalnya, yang lain boleh dibaca, tapi sebutan asal Al-Quran itu hatta hin. Itu satu pengawasan yang dibuat oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ubay ibn Ka'b, aqra'ukum Ubay. Rasulullah kata, yang paling kuat membaca Al-Quran, yang paling handal dalam bab Al-Quran di kalangan kamu adalah Ubay. Zaid ibn Thabit, ini satu tokoh yang amat-amat kita kena memahami dan mendalami bagaimana sumbangan dia yang besar terhadap penulisan Al-Quran, semakan Al-Quran dan pengumpulan Al-Quran. Jadi Zaid ibn Thabit ini siapa dia? Dia orang Ansar. Dia ni seorang sahabat yang cerdik.
Dia seorang sahabat yang pemuda yang hebat dan banyak menulis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia menulis, Rasulullah minta dia betulkan balik, minta baca dan betulkan balik jika berlaku kesilapan. Zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apabila mula-mula nak berlaku, ramai orang Islam sahabat yang hafaz Quran meninggal dunia dalam beberapa peperangan murtad dan juga yang tak nak bayar zakat itu. Jadi dicadangkan kepada Abu Bakar, Umar Ibn Al-Khattab cadangkan kepada Abu Bakar supaya kumpul Al-Quran. Ini satu tindakan yang panggil ulama tengok beberapa benda ni, tindakan-tindakan para sahabat ni, kalau tak buat zaman tu, zaman sekarang ni tak boleh nak kecap apa yang ada pada zaman permulaan Islam. Antaranya ni, kumpul Al-Quran, memerangi orang yang tak bayar zakat. Tak apalah, yang itu kita ketepikan. Kita fokus kepada Al-Quran ini. Jadi Umar Ibn Al-Khattab dia pandang jauh. Kalau sekali peperangan dah mati ramai, syahid ramai, bagaimana kalau Al-Quran ini diperangi mati keseluruhan orang yang hafaz Quran? Siapa yang nak generasi akan datang macam mana nak baca Al-Quran? Lalu dia pun bagi cadangan. Abu Bakar As-Siddiq dia kata la. Dia kata aku tak nak buat benda yang tidak dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah beberapa kali ketiga, syarahallahu sadra Abi Bakr. Allah Taala bagi lapangkan dada Abu Bakar untuk menerima pendapat Umar Ibn Al-Khattab. Lalu Abu Bakar bagi tugasan kepada dua orang. Seorang Umar, seorang lagi nama Zaid ibn Thabit. Dia kata innaka syabun la nattahimuka bil kadhib. Mu ni wahai Zaid, kata Abu Bakar, adalah seorang pemuda aqilun muaddab aliman, mu ni aqilan alim muaddab, seorang pemuda yang berakal, ada IQ bagus, yang kami tak kata pun kamu ni tak ada syok pun tentang penipuan dalam diri kamu, dan kamu ini kena lakukan penulisan Al-Quran. Lalu Zaid bin Thabit kata apa? Pada peringkat permulaan, oleh kerana Quran ini ditulis begitu banyak di rumah-rumah para sahabat ni, dan bukan ditulis di tempat yang satu, dikumpul dengan satu mushaf, Zaid bin Thabit kata, kalaulah mereka lau kallafuni naqla jabalin minal jibal, kalaulah mereka ini taklifkan aku untuk mengalihkan satu bukit, tempat ini alih ke tempat lain, lebih senang bagiku daripada mengumpul keseluruhan Al-Quranul Karim. Jadi itu tanggungjawab yang begitu besar. Tapi dia buat. Dan seterusnya, zaman Uthman Ibn Affan, dia juga yang mengetuai lajnah penulisan penyalinan mushaf. Dia juga. Jadi kalau kita fikir, daripada awal Zaid bin Thabit menulis pada zaman Rasulullah. Dia menyalin semula ataupun mengumpul Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Dan dia jugalah ketika mana umat Islam berbalah tentang bacaan Al-Quran, dialah yang menyalin keseluruhan Al-Quran, menghantar Al-Quran di Kufah, di Basrah, di Syam, di Makkah, di Madinah. Dia sendiri yang buat, bermaksud Zaid bin Thabit ni, sumbangan dia begitu besar. Dan maksudnya penulisan Al-Quran itu memang tepat dan betul. Kalau watak yang berbeza, zaman Abu Bakar orang lain tulis, zaman Rasulullah sahabat yang menulis meninggal semua, takdir kata dah. Kemudian zaman Abu Bakar yang menulis tu orang lain pula, zaman Uthman yang menulis tu orang lain pula. Itu boleh jadi berlaku banyak kekeliruan, confuse tentang penulisan. Tetapi kalau tiga zaman itu hanya seorang saja yang menjadi watak utama, bermaksud penulisan Al-Quran adalah penulisan yang tepat, penulisan yang betul, penulisan yang orang panggil dijamin kesahihan dia. Okey. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sebut khudhul Quran min arba'ah. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'b, Muaz bin Jabal, Salim Maula Abi Hudzaifah. Ini semua adalah tokoh-tokoh yang besar yang banyak sumbangannya di dalam penulisan Al-Quranul Karim.
Suratul Hijr dengan suratul Maidah ini penjagaan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dengan inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyun wal ahbar bima istuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Maksudnya ayat yang kedua tu, kitab-kitab yang dahulu Taurah, Zabur, Injil ni Allah Ta'ala bagi taklif kepada ulama mereka menjaga kitab mereka. Quran Allah Ta'ala yang jaga. Itu beza. Sebab tu kitab-kitab lain tu banyak penyelewengannya. Okey. Kemudian berikutnya tentang panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penulis wahyu. Rasulullah kita tahu la yaqra wa la yaktub. Dia tak menulis, dia tak membaca. Tetapi dia bagi panduan. Nak tulis Quran ni. Rasulullah kalau kita tahu cerita tentang tawanan Badar. Rasulullah terima pendapat Abu Bakar As-Siddiq yang kata, ya Rasulullah, yang ada duit kita tebuskan dia. Yang tak ada duit, tahu menulis, kita minta dia ajar 10 orang. Sibyan Madinah, kanak-kanak Madinah menulis. Kalau pandai, lepas tu kita lepas dia. Jadi maksudnya Rasulullah ni dalam bab usaha-usaha program untuk meningkatkan ilmu penulisan ni dia setuju. Dia setuju dan dia amat mengalukan pembelajaran ini. Jadi Rasulullah ni dia sebagai Rasul panduan kepada kita dalam bab penulisan Al-Quranul Karim. Satu ceritanya, dia pernah berkata kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dengan katanya, aliqid dawata wa harrifil qalam wansibil ba wa farriqis sin wa la tu'awwiril mim wa hassinillah wa maddir rahman wa jawwidir rahim. Ini kaedah tulis bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah kata perelokkan ketika meletak dakwah, aliqid dawata. Daripada nak letak dakwah tu, Rasulullah pesan nak letak dakwah jangan comokkan dia. Jangan kotorkan dia, tapi letak dengan teliti dan cermat. Dakwah qalam yang kita nak guna tu. Kemudian waharrifil qalam. Sendengkan mata pena. Mata pena tu kita tahu kerak potongan dia, cara penulisan. Tegakkan tulisan huruf ba. Bismillah. Untuk bismillah saja. Ba pada bismillah sebab katanya dia tidak ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ba alif sin min bismi rabbikal ladzi khalaq. Adapun bismillahirrahmanirrahim dia tak tulis ba alif sin mim. Sebab apa? Sebab kasratul isti'mal. Banyak kegunaan, banyak kali digunakan bismillah. 100 dalam Quran ada berapa kali bismillah? 100. Dalam surah Taubah dia tak ada bismillah. Surah kita ada berapa? 114 surah. Dalam surah Taubah dia tidak ada bismillah. Bermaksud berapa kali? 100. Okey. 100 berapa sekali lagi? 100. Yang perempuan kata 100 berapa? 113, 114. Ya, ambo perempuan ramai ni tak tahu surah dah. Surah Al-Quran ada 114 surah. Kemudian satu dalam surah Taubah tidak ada bismillah di hadapan tu. Terus kepada bara'atum minallahi wa rasulih ilal ladina ahadtum minal musyriki. Jadi bermaksud dia ada berapa bismillah? 114 juga. Okey, yang lelaki 114 juga. Okey, betul, alhamdulillah. Semua cerdik dah, semua bagus-bagus belaka. Sebabnya kerana satu ayat dia berada dalam surah. Suratul Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya walaupun tidak ada di permulaan suratul Taubah, tak ada satu kat situ, tetapi dia ada dalam suratul Naml. Dia ada dalam suratul Naml satu ayat. Bermaksud dia stay lagi 114 surah. Okey. Jadi oleh kerana kasratul isti'mal, ba itu dia tarik atas, kemudian dia dirikan tegakkan ba. Wa farriqis sin, pecahkan dia punya jelaskan kepala huruf sin. Sin itu dia ada beberapa
Kalau saya sebut gigi, tak tahulah istilah sebenar dalam bab kha tu. Dia ada istilah dia. Sin. Wala tu'awwiril mim. Jangan kamu huruf mim tu jangan julingkan dia. Kalau tengok pada mushaf Madinah, mim ini sekarang ni yang cetakan 1420, segala mim dia bulatkan betul. Macam yang dulu ada beberapa mim yang tidak ada matanya. Yang dululah. Ini wala tu'awwiril mim, jangan julingkan ataupun kena jelaskan huruf mim. Cantikkan tulisan wahassinillah, cantikkan tulisan kalimah Allah. Wa maddir rahman, cuba tengok ar-rahman. Panjangkan tulisan kalimah ar-rahman. Memang bismillahirrahmanirrahim, alif lam ra ha mim, nun ditarik panjang. Nun ditarik panjang. Ar-rahim tu duduk di atas. Kalau kita guna istilah atas perut, nun. Ar-rahim. Kalau tulisan bismillah di dalam Al-Quran. Dan perelokkan tulisan ar-rahim. Okey. Sejarah penyamakan Al-Quran ini, Rasulullah dia amat menjagalah tulisan Al-Quran. Contoh, ini ramai orang keliru tentang ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Ayat ni ayat cerita istiqbalul qiblah. Rasulullah duduk Madinah sampai kata 16 bulan, 18 bulan macam tu. Yahudi dia mengejek-ngejek kaum muslimin. Kata ke Yahudi macam-macam. Tetapi masih lagi menghadap Baitul Maqdis. Rasulullah rasa tak puas hatilah. Dia lenggok ke langit, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Rasulullah mengharapkan supaya turun wahyu supaya ubahkan kiblat. Yahudi marah. Dia kata Islam ni kata ke Yahudi banyak, tapi dalam bab kiblat masih menghadap kiblat Yahudi. Okey. Jadi Rasulullah dia tengok ke atas, mendengar ke atas. Ceritanya rekahnya ayat ni turun di Madinah. Rasulullah dia turun ayat ni. Rasulullah setiap kali turun wahyu dia akan minta supaya sahabatnya menulis. Sahabatnya menulis. Kemudian wahyu yang ditulis tu dibawa kepada penduduk Madinah. Salah seorangnya membawa ke penduduk ni, kawasan Kiblatin tu. Dia situ tu tempat Bani Salimah, nama satu tempat. Tempat universiti saya dengan Ustaz Fadli dekat situ je. Dulu masa kita belajar tu, kalau dalam jamiah tak ada semaya Jumaat, kita jalan kaki je tu. Keluar dalam lebih kurang 1 kilometer lebih pergi ke masjid Kiblatin. Jadi Kiblatin di belakang tu ada tulis ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama', kemudian ada terjemahan dia dengan bahasa Melayu Indonesianya ada, bahasa Tamilnya ada, bahasa Hindi, bahasa Inggerisnya ada di belakang tu. Tapi bukan turun di situ, dia turun di Madinah. Ada sahabat yang datang. Tapi ramai di kalangan kita dia kata Rasulullah semayang situ. Wallahu alam. Cerita dia begitu, okey. Jadi Rasulullah dia jaga Al-Quran, dia tulis. Semua wahyu diturunkan dia tulis. Suratul Qiyamah ini cerita tentang Rasulullah dia ajar baca Al-Quran. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Penulis wahyu di kalangan sahabat begitu ramai. Muawiyah bin Abi Sufyan, Uthman ibn Affan, Khalid ibn Al-Walid, Zaid ibn Thabit yang kita sebut tadi. Kemudian Zaid ini adalah penulis yang paling banyak menulis wahyu. Baginda mengimlak kepadaku. Apabila aku selesai menulis, Rasulullah SAW bersabda, bacalah iqra' alayya. Rasulullah kata, bacalah kepadaku apa yang kamu tulis. Jika terdapat kesalahan, baginda membetulkannya setelah selesai, aku membawanya kepada manusia. Itu kaedah yang diguna pakai oleh Rasulullah SAW. Metodologi penulisan wahyu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas radhiyallahu anhu, baginda berkata memanggil, dia menulis wahyu dan berkata kepada mereka, letaklah ayat ini dalam surah ini yang menyebut perkara ini. Ini apabila berlaku sebab Al-Quran ini dia tidak turun susunan ayat dia. Kalau 286 ayat suratul Baqarah, bukan dia turun ayat yang pertama, ayat yang kedua,
Alif Lam Mim, ayat pertama turun, lepas tu zalikal kitabul la raiba, bukan begitu. Pengakuan atau takrir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu sunnah dan merupakan hujjah di sisi ahli hadis dan ulama usul. Okey? Jadi dalam bab kita menulis, saya faham. Kita menulis Quran ni tak ada satu pun yang kita tulis dengan daripada kepala kita. Memang kita tulis Quran mesti ada mastermind, ada satu line apa yang kita nak tulis. Dia akan ada di hadapan kita. Walaupun begitu, kita kena memahami apa itu usul rasam Uthmani. Usul rasam Uthmani. Yang ini jelas. Ulama yang menjadi rujukan dalam bab ni ada dua orang lah. Satu Abu Amru Ad-Dani, yang kedua Abu Dawud. Saya tak masukkan dalam slide ni. Dua orang ulama inilah yang menjadi rujukan. Kalau sebut syaikhan dalam bab ilmu rasam, dua orang ini. Abu Amru tok guru, muridnya Abu Dawud. Dua orang ini. Kalau sebut syaikhan dalam bab hadis, dia ada ulama dia. Bukhari dengan Muslim. Syaikhan dalam bab fiqh kita lah. An-Nawawi dengan Ar-Rafi'i ataupun Ar-Ramli, Ar-Rafi'i. Dia ada kaedah dia. Laras bahasa cara penggunaan. Kalau sebut syaikhan, buka buku ilmu rasam, ada sebut syaikhan. Ittafaqa syaikhan, dua ulama ni dia ittifaq. Kalau sebut ittifaq dua, maknanya yang pertama Abu Amru, yang kedua namanya Abu Dawud. Okey? Kalau dia khilaf dua orang ni, ini saya nak cerita ni, biar kita faham. Itu orang yang menulis Quran ni kena tahu sikit kaedah penulisan ni. Kalau dua ni ikhtilaf, Abu Amru dia ikhtilaf dengan muridnya Abu Dawud, kita akan pegang Abu Dawud. Kita akan pegang pendapat Abu Dawud. Boleh ingat dan Abu Amru dengan Abu Dawud. Kalau dia berbeza pendapat, kita akan pegang pendapat muridnya Abu Dawud. Contoh, saya bagi contoh sirata. Kalimah sirata dalam Quran. Sirata dalam Quran ni banyak. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Kalimah sirat ni hampir 30 tempat dalam Quran. Kalau kita tengok dua, kita buat perbandingan. Satu rasam Uthmani, ambillah daripada Yayasan Restu ataupun daripada Mushaf Madinah, ataupun kita ambil satu lagi Quran Majid, yang ayah datuk nenek kita dulu baca Quran dengan Quran Majid. Kalau kita tengok kalimah sirat pada dua mushaf ni, pada Quran Majid yang dulu, bukan Quran Majid yang dicetak di Mujamma' Malik Fahad. Saya sebut Quran Majid yang dulu. Sirat dia ada alif. Dia ada alif. Sirat. Wa anna hadza sirati mustaqim, dia ada alif. Siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil, ada alif. Quran kita sirat tak ada alif. Maksud tak ada alif, hazful alif. Hazful alif maksudnya ada isbat, dia letak fathah saghirah. Antara ra dengan ta ada fathah saghirah. Sirat itu maksud hazful alif. Kenapa berlaku begini? Jangan kita cepat kata yang ni salah, yang ni betul. Bukan begitu. Dia dua-dua betul. Dua-dua betul. Cuma ni ikhtilaf. Buka buku rasam, kita tengok dalam bab hazful alif ba'da ra. Hazaf alif selepas daripada ra. Dia akan sebut kalimah sirat ikhtilaf antara Abu Amru dengan Abu Dawud. Ikhtilaf dua orang tu. Abu Dawud hazful alif. Abu Dawud hazful alif. Abu Amru secara automatiknya adalah isbatul alif. Jadi maksudnya kita ni berpendapat dengan kaedah metodologi kita pakai ittafaqas syaikhan Abu Dawud dengan Abu Amru. Abu Amru dengan Abu Dawud, kalau ikhtilaf kita ambil pendapat Abu Dawud. Itu penulisan. Maknanya kalau kita tengok
ada beza. Kalau antum tulis Al-Quran, satu lembaran Quran Majid di hadapan satu lembaran Quran Rasam Uthmani, kemudian kita buat tandaan dan kita compare dua benda tu, berlaku tempat isbat pada Quran Majid, hazaf pada Quran Rasam Uthmani, iaitu kita tahu kalau kalimah itu kalimah sama bermaksud, yang ini pendapat Abu Dawud, yang ini pendapat Abu Amr. Itu kena faham kaedah cara penulisan. Sebab tu kalau sahabat saya dia hadiah pada saya Quran Libya, Sahabat Fadli, Quran Libya. Libya ni bacaan-bacaan warshun ataupun qalun. Tengok sirat, memang dia isbatul alif. Kita tengok ta'rif mushaf di belakang dia tu, pengenalan mushaf, dia bagi tahu pegang dua pendapat ittafaqa syaikhan, tapi kalau ikhtilaf dia berpegang kepada Abu Amr. Kita berpegang kepada Abu Dawud. Itu sifat utamalah dalam bab penulisan Al-Quranul Karim. Okey. Jadi usul yang 6 ni dia ada hazaf, dia ada ziyadah, badal, al-hamzu, al-faslu wal waslu. Yang keenam, ma fihi qira'atan kutib ala ihdahuma. Ini apa dia usul rasam yang secara detailnya. Sebab usul rasam ni dia nak belajar dia tu hasful alif ba'dal ba, hasful alif ba'da ta, ba'da sa, dia buat susung atur. Memang kena semangat sikitlah, maksudnya kena minat baru boleh ikuti satu persatu. Sebab dia tu base kepada kalimah begitu sahaja. Okey. Jadi kalau tengok kepada bab semakan Al-Quran yang mutaakhir ni lah, zaman tahun 1940-an 50-an, barulah kita tengok penulisan Al-Quran ini lengkap dengan tempat hazafnya, tempat ziyadahnya, baru lengkap. Dan antara yang banyak menyemak Al-Quran adalah Syekh Ali Dabba'. Syekh Ali Dabba' ni dia adalah Syekhul Qurra di Mesir. Ni makna dia meninggal tahun 1961. 40-an 50-an dulu, inilah rujukan utama dalam bab penulisan Al-Quranul Karim. Hatta Quran yang nak dicetak di Makkah, hantar dulu ke Mesir, dapatkan pengesahan dan juga tanda tangan daripada Syekh Ali Dabba'. Hatta di Indonesia dan India juga, umat Islam ramai di situ nak cetak Quran, mereka hantar ke Mesir untuk diteliti dan ditashih oleh Syekh Ali Dabba'. Syekh Ali Dabba', sehinggalah penulisan, ada satu artikel dalam jurnal, dalam akhbar, dia panggil tanda tangan seorang lelaki pada Al-Quran diiktiraf seluruh umat manusia, seluruh umat Islam. Dia kena tanda, dan dia semak Al-Quran lebih daripada 380 mushaf atas dia seorang. Masa tu tak ada lajnah lagi, dia seorang saja. Sehinggalah dia waktu dah usia dia dah lanjut tu, dia guna kanta pembesar tengok Al-Quran satu persatu, nas Al-Quran dia tengok, kemudian dia tanda tangan, barulah Al-Quran itu boleh diizinkan untuk disemak. Sebab antara lain Syekh Ali Dabba' ni, dia ada karang satu buku Samirut Talibin fi rasmi wa dhabtil kitabil mubin. Buku-buku tentang rasam ni adalah buku-buku yang susah nak dipahami. Antara buku yang susah nak dipahami di permulaan, kitab Muqni', kitab Tanzil. Al-Muqni' Abu Amr, Tanzil kitab Abu Dawud. Ini kitab-kitab yang susah untuk didapati. Ada pada golongan yang takhasus sahaja bidangnya. Jadi Syekh Ali Dabba' ni orang duk minta kepada dia supaya salingkan kembali, tulis dengan bahasa yang lebih mudah seluruh buku-buku tentang rasam ni. Lalu dia pun, apabila orang minta dia beberapa kali, dia pun buatlah satu kitab Samirut Talibin fi rasmi wa dhabtil kitabil mubin. Dia buat satu kitab yang rujukannya adalah daripada Al-Muqni', daripada At-Tanzil, daripada Abu Amru dengan Abu Dawud. Jadi buku tu memang diolah dengan ilmu yang dia ada, mempermudahkan lagi ilmu rasam Al-Quranul Karim. Ini kalau ada satu subjek kita tu untuk penulis Quran kita, lagi baiklah, lagi baik, menjadi satu rujukan. Kemudian pada lajnah tashih Quran Mujamma' Malik Fahad ni ditubuh pada 1405 Hijrah. Kalau kita tengok yang dulu, mula-mula dulu,
Dan faktor kejayaannya kerana mesin dia lah, sebagaimana kita faham, memang canggih lah. Penulis dia yang mahir Syekh Osman Taha, lajnah tashih yang pakar pula Abdul Khaliq Jadu, Sibawih Al-Badawi, ini orang Mesir yang peringkat pertama yang menubuhkan kuliah Quran tempat saya belajar dulu. Syekh Abdul Fattah Al-Mirsafi, ini memang Abdul Fattah Al-Qadi, memang tokoh-tokoh orang Mesir semua ni yang begitu alim dalam ilmu Al-Quran dan penulisan Al-Quran, dan dia ini adalah yang terlibat dalam penyemukan Al-Quran yang pertama. Asalnya ialah Dr. Abdul Aziz Fattah Al-Qari ni, dia dulu imam dengan khatib di Masjid Quba. Di Masjid Quba. Ada seorang menteri di Saudi ni minta supaya Quran ini dibetulkan, disemak. Dia bermula dengan satu permintaan biasa sahaja. Jadi Syekh Abdul Fattah Qari ni, dia adalah dekan fakulti kuliah Quran, fakulti Quran di Madinah. Dan di situ Abdul Khaliq Jadu ada ni, Abdul Razik Ali Musa, ulama-ulama daripada Mesir yang alim dalam bab ilmu Quran ni, Abdul Rafi' Ridwan Ali Syarqawi. Dia bagi kepada nuskhah ini kepada ulama-ulama Quran di fakulti. Dan dia minta supaya buat semakan terhadap Quran yang ada sekarang ni, yang diguna pakai, yang dibaca di masjid, yang dicetak, yang belum ada lagi sistem semakan ketika itu. Jadi apabila dia bagi ni, dalam tempoh seminggu dia minta balik Quran itu bersama dengan mulahazat, dia panggil apa, ta'liq, apa benda kesalahan yang berlaku di dalam Quran yang mereka semak. Apabila laporan datang, terkejut dia. Sebab apa? Banyak sangat kesalahan-kesalahan yang wujud dalam Quran. Lalu dia pun angkat satu usul kepada pihak menteri terbabit, supaya perkara ini mesti diteliti dengan baik, mesti dilihat satu persatu, sebab ada rujukan satu-satunya. Setiap kalimah Al-Quran ada rujukan dia dalam kitab-kitab, bagaimana bentuk penulisan dia. Jadi daripada situlah terbentuknya satu lajnah semakan Al-Quran, yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz Al-Qari. Dia pakar dalam bahagian tafsir, tapi anak buahnya, pensyarah-pensyarahnya adalah golongan yang alim dalam bab ilmu qiraat dan juga rasam Al-Quran. Mereka membantu. Dan untuk kali pertama tu Al-Quran ini disemak sebanyak 100 kali. Cuba bayangkan deh, kita nak khatam sekali pun 5 tahun. Tak, kita baca seorang-seorang sekali tu 5 tahun. Dia dalam tempoh terdekat tu 100 kali. Dia tengok Al-Quran, semak 100 kali semakan. 100 kali semakan. Yang ajaibnya ini kerja Allah Ta'ala, bukan kerja manusia. Dah perfect keseluruhannya dah. Kemudian cetak selepas semak 100 kali, banyak pembetulan dah buat. Tiba-tiba dalam suratul Qalam, wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Apabila diterbitkan Quran, mereka baca balik betul-betul daripada juzuk pertama, juzuk kedua, semua betul ni. Sampailah juzuk 28, masuk juzuk 29, tabarakalladzi biyadihil mulk, betul. Tengok suratul Qalam juzuk 29, wa innahu lahasratun 'alal kafirin, la tu tertinggal. Wa innahu hasratun 'alal kafirin. Lepas mereka dapat terkejut masing-masing. Abdul Aziz Al-Qari ni kata, kita pun semak. Ini faiz siapa yang semak Quran ni. Macam setiap orang yang semak, dia kena bertanggungjawab dengan apa yang dia buat. Jadi tengok balik, rupanya terkena kepada seorang guru yang hebat, nama Syekh marhum Sibawih Al-Badawi. Sibawih Al-Badawi ni, Mahmud Sibawih Al-Badawi ni, apabila dicerita kepada dia, dia kata, wahai Syekh, ada berlaku kesalahan tempat juzuk ni, kamu yang semak. Seminggu dia sakit. Dan dia ambil tindakan supaya, dia kata, kalau begitu aku nak keluar daripada lajnah semakan ini. Dia nak tarik, dia bertanggungjawab dengan apa yang dia buat, dia nak keluar. Lalu Syekh Abdul Aziz Qari kata, la ya Syekh, tak boleh buat macam tu.
Ini bukan, kita dah semak banyak kali ini bukan fauqa taqatil bashar, dia kata. Ini bukan lagi di bawah kekuasaan kita, tapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pentingnya dia tu rasa bertanggungjawab dan sakit sampai seminggu tak keluar rumah. Sakit. Sebab lam satu tu dia tak apa dia ni? Dia tak jumpa. Allahu akbar. Lepas pandang di situ, okey? Jadi ini yang dibuat oleh peringkat awalnya. Kemudian Lajnah Tasihih Al-Quran. Satu lagi lah yang saya hadir. Saya nak cerita sikit aja. Saya masih 5 minit lagi Ustaz Fadli. Masa saya pergi 2014, dia buat semakan seminar muktamar tibaatil mushaf bainal waqi' wal ma'mul, antara realiti dan harapan. Masa itu saya pergi daripada Malaysia, ada 2 orang, saya dengan Ustaz Dr. Mustaqim. Dia bahagian beri Al-Quran. Saya tekan manhaj tibaatil mushaf fi wizarah ad-dakhiliyah al-kharijiyah dakhiliyah Malaysia. Saya buat tajuk tu. Masa ketika tu nak ceritanya, salah satu bentangannya dibentang oleh Dr. Ali Huzaifi, Syekh Huzaifi. Lepas Dr. Fatah Al-Qadi tak jadi ketua, yang jadi ketua Lajnah Tasihih dia adalah Dr. Ali Huzaifi, Dr. Abdul Rahman Ali Huzaifi. Dia ceramah, dewan dia besar macam ni je, bukan banyak dewan dia. Dia cerita satu persatu kaedah semakan Al-Quran yang saya masa ketika tu baru saya tahu. Dia kata penulisan Al-Quran, dia bercakap, Ali Huzaifi ni bercakap, dia tengok ke atas, dia tak tengok skrip kat bawah. Lepas tu dia cakap sepatah-sepatah pula kalimah dia. Wa amma muraja'atil mushaf, dia tengok ke atas, orang tengok ke dia je, dia tengok ke atas. Fala budda min thalathati rijal, kena ada 3 orang. Al-qari' yaqra' alhamdulillah kalimatan. Alhamdu al-alif maftuhah, la al-alif ra'sus sad hamzatul wasl, al-lam sakinah, al-ha maftuhah, al-mim sakinah wad-dal madmumah. Dia cakap begitu. Cara semakan dia ialah seorang pembaca membaca satu persatu Al-Quran. Kemudian di hadapannya 2 lelaki ni, orang alim lah, Syekh semua ni, 3 orang ni alim lelaki. Yang 2 di hadapan tu kata na'am. Bukan dia tidur duduk depan tu, 2 orang. Dia kata na'am, betul. Berpindah intaqala ila al-kalimati tsaniyah. Lillahi lam kasrah. Al-lam ats-tsaniyah maftuhah musyaddadah. Al-ha maksurah. Lillahi na'am. Baca begitu satu-satu kalimah. Kita dengar, ya Allah. Kita pakai tulis gitu tau. Pakai calik kita. Calik. Seminit habis 2 lah. Kita calik. Dia baca satu persatu. Masya Allah. Ini satu maknanya satu semakan yang kuat. Lepas satu, masa Dr. Shudaid Al-Ufi, Aminul Am, macam CEO dia lah, dia buat satu bentangan. Dia kata dalam seminar tu, dia kata ada satu sumber yang menyatakan kita buat salah cetakan Al-Quran pada kalimah surah Saba, i'malu ala Dawud syukra. I'malu ala Dawud syukra. Syukra dibuang 3 titik tu jadi sukra. Tahu makna dia? Bekerjalah kamu wahai keluarga Daud dalam keadaan bersyukur. Kalau buang shin jadi sukra, bekerjalah kamu wahai keluarga Daud dalam keadaan mabuk. Sukra makna mabuk, syukra makna bersyukur. Tengok dia ubah lah. Lepas tu orang menasabkan Quran tu terbitan Mujamma' Malik Fahad. Lalu dia menafikan. Dia cerita dari satu persatu bagaimana kaedah penyalinan, kaedah semakan, kaedah tajlid, binding dia tu macam mana, dengan begitu teliti, bagaimana boleh perkara yang begitu jelas daripada syukran kita terlepas pandang menjadi sukra. Saya menafikan. Dia menafikan cerita itu dah. Itu kisah-kisahlah pengalaman saya dalam bab
dalam di seminar Al-Quran di sana. Okey. Adapun di Malaysia ini kita tahulah dia bermula mutaakhir ni dalam tahun 1980. Kalau 1980 yang pertama dulu adalah Datuk Salahuddin, dan juga ketika dia menjadi mudir Ma'had Tahfiz Darul Quran, ataupun bersama dengan juga adalah Tan Sri Syekh Ismail dan juga almarhum Tan Sri Hasan Azhari, dia Maulana Abdullah Bukhari di Melaka, di Penang. Itu adalah grup-grup yang pertama dalam semakan Al-Quranul Karim. Okey. Jadi metod semakan itu menanda setiap kalimah itu yang biasa kita lakukanlah, menanda kesalahan besar dan kecil. Kalau di peringkat KDN, membuat laporan menentukan jenis kesalahan, dan Al-Quran dalam bentuk digital ni memang kena dengarlah daripada awal sampai habisnya. Jadi saya rasa sekadar tu lah, minta maaf ada salah silap dan juga kelemahan dalam penyampaian. Saya rasa terima kasih banyak Datuk kerana jemput saya, Ustaz Fadli dan seluruhlah yang ada pada hari ini, dan dapat kita share maklumat tentang semakan Al-Quranul Karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam.